Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Dakyah anti-vaksin perlu tindakan undang-undang? Juga 25 tan kobis dari China dirampas. Kementerian Wilayah Persekutuan KWP melaksanakan 2 projek rintis saringan komuniti bersasar COVID-19 RTKAG serta vaksin bergerak Truk Prihatin yang masing-masing akan bermula esok dan Isnin depan. Program ini menyasarkan kira-kira 103,500 penduduk di 27 lokasi projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan menjalani ujian saringan itu menjelang hujung bulan depan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, seramai 3,000 orang dijangka menjalani ujian saringan berkenaan di Sungai Penchala dan PPR esok. Komuniti PPR dan PA di BKL boleh mendapatkan perkhidmatan saringan COVID-19 secara percuma, mudah, cepat serta selamat. Program vaksin bergerak Truk Prihatin pula akan bermula Isnin depan membabitkan pemberian vaksin kepada 1,000 orang di PPR Muhibah Lembah Pantai diikuti 1,000 pekerja di tapak pembinaan transit aliran massa MRT pada keesokannya. Pihaknya memandang serius akan peningkatan kes aktif COVID-19 di wilayah persekutuan terutama Kuala Lumpur menyebabkan projek rintis saringan komuniti bersasar COVID-19 RTKAG diaktifkan. Langkah itu diambil dengan mewujudkan pusat ujian saringan komuniti COVID-19 secara percuma untuk warga wilayah persekutuan. Usaha itu bagi pengesanan awal kes positif COVID-19 sekaligus mengekang penularan wabak ini. Kerajaan sedang mengkaji untuk mengenakan tindakan undang-undang ke atas golongan anti-vaksin di negara ini jika golongan itu mendapati menghasut orang ramai daripada menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kerajaan juga sudah meminta Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV mengkaji pelaksanaan program imunisasi secara wajib jika jumlah pendaftaran gagal mencapai sasaran imuniti kelompok. Beliau berharap proses vaksinasi di seluruh negara dapat dipercepatkan sesuai dengan perancangan semasa. Oleh itu, beliau tidak mahu jika ada pihak yang cuba tidak menggalakkan orang ramai untuk mengambil vaksin kerana ia akan membawa kesan kepada hasil imuniti kelompok yang cuba dicapai ketika ini. Beliau berkata demikian selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV, Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia MITAC yang juga disertai Menteri Penyelaras PICK Khairy Jamaluddin serta Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baber. Pun begitu, tidak semua golongan menyambut baik khabar gembira yang diumum Perdana Menteri tentang penerimaan vaksin. Masakan tidak, banyak tuduhan tentang keburukannya sudah disebarkan golongan yang digelar anti-vaksin ini di media sosial. Ikuti laporan disediakan wartawan Zahira Zuraidi. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baber, syarikat PLS akan membekalkan 12 juta dos COVID-19 CoronaVac SARS-CoV-2 vaksin Verocell Inactivate. Pembekalannya dijangka dilaksanakan secara berperingkat mulai April ini. Sementara syarikat Dua Farma Sendian Berhad akan membekalkan sebanyak 6.4 juta dos vaksin Sputnik V yang dijangka dibekalkan penghujung Mac nanti. Ia bagi menampung keperluan 28.75% rakyat di Malaysia.
Pun begitu, laporan dikemuka Pfizer kepada panel pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA tentang 6 individu maut ketika peringkat akhir ujian klinikal vaksin berkenaan mengundang perhatian ramai terutama golongan anti-vaksin. Ia digunakan sebagai dalil di media sosial untuk menolak pemberian vaksin berkenaan. Kenapa perlu vaksin? Sedangkan dah masuk sehingga hari ini hampir 200,000 lebih dalam masa 300,000. Sedangkan yang sembuh daripada COVID-19 itu orang yang tak divaksin. Sebenarnya wabak ini memang ada, tapi yang pandangan fakta-fakta ilmiahnya COVID-19 ini tidaklah membunuh. Sebabnya kita boleh sembuh tanpa vaksin, tanpa ubat, tanpa apa. Saya akan ambil jalan selamat, saya akan praktikan ubat sunnah. Saya akan ambil madu, saya akan ambil habatus sauda, saya akan ambil cara apa sekalipun, ikhtiar saja dengan cara sunnah. Dan anda juga tahu ada beberapa individu yang ambil vaksin, ada yang meninggal disebabkan diberi vaksin selepas diberi vaksin COVID. So itu membuatkan serba salah kepada kebanyakan rakyat untuk mengambil vaksin. Lagi satu, tempoh perlindungan untuk COVID-19 ini tak jelas dan tak ada orang yang bagi garanti berapa lama benda ni berada di dalam body untuk 1 hari ke 2 hari ke atau selama-lamanya. Nobody knows. So apa guna kita ambil kalau tak ada sebarang confirmation? Mereka turut memuat naik pelbagai hantaran di media sosial dengan pelbagai hujah menggunakan teori konspirasi bagi menyokong pandangan tersebut. Terutama mereka-mereka yang mengedepankan fahaman anti-vax. Sebab bila kita lakukan kajian, memang ada kematian. Dalam trial Pfizer tu memang ada 6 yang meninggal. 4 meninggal di dalam tak ambil vaksin. 2 meninggal yang ambil vaksin. 2 yang meninggal yang ambil vaksin ni, seorang tu meninggal 57 hari lepas ambil vaksin. Dia kena sakit jantung. Jadi dia meninggal bukan sebab vaksin, sebab sakit jantung. Dan yang kedua pun, dia meninggal sebab sakit jantung. Jadi telah diperkudakan oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab menyatakan bahawa 6 meninggal dalam trial vaksin. Golongan anti-vaksin yang kerap menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun boleh dikenakan. Sementara itu, Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam menetapkan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil golongan ditetapkan. Penggunaannya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang bakal diperoleh sudah diuji kepada puluhan ribu sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Masyarakat perlu merujuk kepada orang yang lebih pakar atau laman yang sahih dalam menilai penerimaan vaksin. Jangan sengaja membuat-buat dakwah yang boleh menghalang usaha kerajaan bagi memulihkan negara. Jika tersalah langkah, boleh didakwa. Laporan saya, Zahira Zuraidi, Sirius Media. Vaksin COVID-19 adalah selamat. Vaksin COVID-19 adalah berkesan. Vaksin COVID-19 boleh melindungi kita dan keluarga kita daripada penyakit COVID-19. Sekretariat Gabungan Bas Malaysia SGBM menyarankan kerajaan membantu pengusaha bas dan van yang terkesan akibat pandemik ketika ini dengan menggunakan perkhidmatan mereka membawa orang ramai yang menerima suntikan vaksin ke pusat pemberian vaksin PPV.
Pengerusi SGBM Artia Garajan berkata, kerajaan perlu membantu pengusaha bas sekolah, bas persiaran, bas ekspres dan yang lain secara keseluruhannya yang lumpuh di saat ini dengan menggunakan perkhidmatan mereka membawa orang ramai ke PPV. Pihaknya bersedia mengebeling tenaga pengusaha atau pemandu bagi membantu menggerakkan usaha kerajaan dalam membantu memerangi pandemik COVID-19. Beliau berharap supaya hentikan pemberian tugasan kepada syarikat tertentu sahaja dan mohon melihat pada semua persatuan yang wujud di Malaysia dan yang mencuba sedaya upaya bagi membantu ahli mereka. Persatuan BAS harus mengutamakan kebajikan ahli dan SGBM menggesa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP serta yang lain untuk menyaring semula persatuan yang berdaftar di bawah ROS. Pihaknya yakin jika usaha itu dapat dilaksanakan, pengusaha industri bas dan pelancongan negara dapat keluar dari belenggu masalah yang dihadapi ketika ini. Setakat semalam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah memperakui 366 permohonan surat kebenaran beroperasi dan pergerakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 1 Jun 2021. Dalam satu kenyataan, MCMC mengatakan agensi itu yang berperanan sebagai agensi pengesahan dalam sistem COVID-19 Intelligent Management System CIMS bagi sektor telekomunikasi dan internet, penyiaran serta pos dan kurier memaklumkan perakuan itu diberikan kepada sebahagian daripada 1,786 pemohon. Dalam pada itu, untuk memastikan kelancaran proses pengesahan serta memastikan mereka yang benar-benar layak diberikan kebenaran beroperasi dan pergerakan dengan segera, MCMC memohon kerjasama semua pihak untuk memastikan status syarikat adalah tergolong dalam perkhidmatan perlu. Sementara itu, proses kelulusan melalui CIMS bagi sektor di bawah pemantauan Suruhanjaya itu dijalankan secara telus dan teliti bersandarkan matlamat meneruskan kesinambungan perkhidmatan perlu serta mengelakkan penyalahgunaan surat kebenaran yang diberikan. Susulan kebenaran syarikat beroperasi sepanjang tempoh Sekatan Pergerakan Penuh SPP, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI digesa bekerjasama dengan bahagian industri kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT untuk memantau syarikat sebelum memberi kelulusan beroperasi. Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM Chris Daniel Wong menyuarakan kebimbangan sekiranya terdapat syarikat bukan perkhidmatan penting memperoleh kelulusan untuk beroperasi. Pihaknya mendapat berita ada perniagaan bukan perkhidmatan penting mendapat kelulusan kerana memfailkan maklumat yang tidak tepat. Beliau menyarankan pihak MITI supaya turun padang memantau bagi memastikan sama ada pemohon itu dalam kategori perkhidmatan penting atau tidak sebelum memproses surat kelulusan. Menerusi situasi itu, rakyat boleh menilai ketelusan dan kesaksamaan MITI dalam memberikan kelulusan kepada syarikat perkhidmatan penting untuk beroperasi. Setakat semalam, sebanyak 128,150 syarikat membabitkan 1.57 juta pekerja memperoleh kelulusan untuk beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dengan pematuhan ketat prosedur operasi yang baharu. 25 tan kobis bulat dari China yang dipercayai mempunyai serangga perosak dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Mahkis Selangor kemarin. Menurut Pengarah Mahkis Selangor, Zamri Hashim, penahanan dibuat menerusi hasil pemeriksaan rutin pegawai penguasa jabatan berkenaan yang mendapati terdapat serangga perosak jenis Prutella zatollalin. Ia juga dipercayai mempunyai lebih dari seekor serangga perosak di setiap kobis yang diimport. Sampel diambil bagi siasatan dan kesemua barang dagangan ditahan untuk tindakan lanjut. Tambah beliau, kobis bulat berkenaan diimport sebuah syarikat tempatan untuk pasaran dalam negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728 iaitu mengimport keluaran pertanian yang dipercayai mempunyai perosak. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Seramai 78,530 pendatang asing tanpa izin parti sudah dihantar pulang ke negara asal mereka menerusi program rekalibrasi bagi tempoh 21 Disember 2020 hingga 1 Jun lalu.
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kira-kira 108,000 warga asing yang berdaftar kini dalam proses memohon mendapatkan pas lawatan kerja sementara PLKS. Dalam pada itu, lebih 200,000 warga asing di negara berjaya dikenalpasti menerusi program rekalibrasi yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Tambah beliau, pihaknya bukan sahaja bekerjasama dengan majikan, malah menjalin kerjasama dengan pihak kedutaan negara luar bagi menguruskan penghantaran pulang warga asing. Indonesia pula tangguh hantar jemaah haji tahun ini. Bertemu kembali. Akibat terlibat dalam pembunuhan penyu hijau, seorang lelaki dijatuhkan hukuman penjara setahun dan dikenakan denda RM25,000. Tertuduh Melson Al-Kusani 33 membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Awang Karisnada Awang Mahmudi melalui prosiding yang dilaksanakan secara maya di Mahkamah Session Tawau pada Khamis. Tertuduh yang ditemui unit penguatkuasa Taman Marin Tun Sakaran Pulau Bohe, Dulang Semporna, sedang mengumpul 7 spesimen plastron penyu dan 14 sisik marginal penyu di dalam tong drum besi di dalam kawasan taman tersebut. Pemeriksaan lanjut di lokasi berjaya menemui alat menangkap penyu iaitu tombak dan sabit yang dipercayai digunakan untuk menangkap serta membunuh penyu tersebut. Laporan analisis pakar spesimen mengesahkan 7 plastron dan 14 sisik marginal adalah daripada spesies penyu hijau iaitu salah satu spesies penyu terancam di perairan Sabah dan baru sahaja ditangkap serta diproses. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh selama 1 tahun penjara serta denda dan jika gagal membayar denda, tambahan tempoh penjara dikenakan selama 2 tahun. Tular di media sosial semalam, video seorang lelaki mengamuk kerana kononnya ibunya diberikan suntikan vaksin di klinik kesihatan Pengkalan Kubur Selasa lalu. Walau bagaimanapun, video tersebut rupanya dirakam dan pernah tular pada tahun lalu. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK, Datuk Dr. Zaini Hussein, video tular ini telah dirakam dan menjadi tular pada 5 Julai 2020. Namun kini ditularkan sekali lagi pada 1 Jun lalu menerusi aplikasi WhatsApp dan TikTok. Mereka membuat andaian dan persepsi bahawa kejadian amuk ini berpunca daripada doktor yang menyuntik vaksin kepada ibunya tanpa kebenaran. Bukan itu sahaja, ada juga yang mengatakan lelaki ini mengamuk kerana tidak mendapat vaksin dan sebagainya. Bagaimanapun, JKNK menegaskan bahawa lelaki dalam video berkenaan adalah pesakit bipolar affective disorder dan ia mendapat rawatan di Jabatan Kesihatan Mental dan Psikiatri Hospital Raja Perempuan Zainab II. Namun, isu sebenar beliau mengamuk ialah kerana tidak berpuas hati berkaitan ibunya yang dikehendaki menjalani ujian darah, ekoran siasatan lanjut penyakit darah tinggi dan kencing manis. Selepas kejadian amukan ini, lelaki terbabit telah ditahan polis dan tiada sebarang kecederaan yang dilaporkan. Indonesia memutuskan tidak menghantar jemaah haji untuk tahun kedua berturut-turut berikutan kebimbangan mengenai pandemik COVID-19. Perkara itu diumumkan Menteri Urusan Agama Republik itu, Yaakob Khalil Qumas. Menurutnya, bakal haji negara itu yang sudah membuat pembayaran untuk haji akan berpeluang melakukan ibadat itu tahun depan. Tambahnya, bukan hanya Indonesia, malah tiada satu negara pun mendapat kuota haji lagi kerana masing-masing belum menandatangani memorandum persefahaman. Beliau turut memaklumkan Arab Saudi masih belum membuka pendaftaran untuk ibadat haji. Sabtu lalu, Arab Saudi menarik balik larangan kemasukan pengembara dari 11 negara dengan syarat mereka mematuhi prosedur kuarantin ditetapkan sebaik tiba di negara itu.
Ia termasuk Emirat Arab Bersatu UAE, Jerman, Amerika Syarikat, Ireland, Itali, Portugal, United Kingdom, Sweden, Switzerland, Perancis dan Jepun. Polis Hong Kong menahan aktivis demokrasi terkenal Chow Hang Tung hari ini bagi menghalang tunjuk perasaan tahunan bersempena memperingati tragedi berdarah pembunuhan beramai-ramai di dataran Tiananmen, Beijing tahun 1989. Menurut wartawan AFP di tempat kejadian, 4 orang memperkenal diri sebagai pegawai polis berpakaian biasa kepada Hang Tung dan memaklumkan bahawa mereka menahannya kemudian dibawa pergi dengan salun hitam. Sumber polis memberitahu AFP, Hang Tung ditangkap mengikut Seksyen 17A Ordinan Ketenteraman Awam yang termasuk menghibahkan perhimpunan tidak sah. Hang Tung 37, seorang naib ketua Perikatan Hong Kong, iaitu kumpulan yang menganjurkan upacara menyalakan lilin di Victoria Park setiap 4 Jun untuk memperingati mereka yang terbunuh dalam tindakan kekerasan Beijing terhadap penyokong demokrasi di dataran Tiananmen. Peringatan tahun ini dilarang oleh polis Hong Kong yang memberikan alasan wabak COVID-19 walaupun ia tidak merekodkan sebarang kes penularan tempatan dalam tempoh lebih daripada sebulan. Ia susulan upacara peringatan tahun lalu juga diharamkan dengan alasan wabak. Bagaimanapun, berpuluh ribu tidak mengendahkan larangan itu dan tetap berhimpun memaksa pihak polis bertindak demikian. Series utama berehat seketika, menarik dalam sukan selepas ini. Harimau Malaya kecewa lagi. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemas kini. Selepas dikemas kini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemas kini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan kembali bersama Sirius Utama untuk slot cuaca kali ini dan saya Nufraha akan menyampaikan keadaan cuaca di seluruh negara bagi anda semua yang berada di rumah dan juga di luar sana. Untuk paparan carta angin menunjukkan keadaan angin yang kini bergerak dengan kelajuan yang sederhana di semenanjung Malaysia melalui tiupan dari arah barat daya dan juga kelajuan angin kencang dirasai di sekitar perairan Phuket iaitu antara 50 km sejam. Dan ketinggian ombak yang dikenal pasti di sekitar perairan Phuket sekitar 3.5 meter hingga 4.5 meter dan juga ketinggian ombak di perairan rantau negara kita kini mencecah 3.5 meter. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat bagi kategori kedua dan juga pertama di sekitar kawasan perairan yang telah dilorotkan ini sehingga ke 29 Mei 2021. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan penduduk awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan.
Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej satelit semasa iaitu letupan awan dan juga kelembapan yang tinggi lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia yang menyebabkan hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di beberapa tempat di seluruh Semenanjung Malaysia ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala di Sabah dan Sarawak tiada hujan setakat ini, namun demikian ribut petir di 1-2 tempat kini dikenal pasti di sekitar bahagian utara dan juga barat Sarawak. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti melibatkan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia termasuklah di bahagian Kuching Sarawak serta di bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Nur Farha. Assalamualaikum. Harimau Malaya terus dihantui mimpi ngeri selepas sekali lagi tewas di tangan Emiriah Arab Bersatu UAE 4-0 dalam aksi pertama baki kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 dekat Stadium Zabil Dubai pagi tadi. Tempoh 10 minit terakhir jelas menghampakan skuad Harimau Malaya apabila dibolosi 3 gol sebelum whistle penamat ditiupkan. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho tergelincir ke tangga keempat kumpulan G meskipun terikat 9 mata dengan UAE dan Thailand namun tercicir dengan perbezaan gol. Tuan rumah menguasai hampir keseluruhan permainan dan terlebih dahulu menghantar amaran awal menerusi percubaan Khalil Ibrahim pada minit ke-6 namun ditepis Farizal Marlias. Bermula dari satu hantaran jauh, pertahanan negara gagal mengesan larian Ali Mabhut yang menyambut hantaran terbabit sebelum dia melambungkan bola melepasi kawalan Farizal pada minit ke-14 untuk gol pertama UAE. Malaysia tampil lebih baik dalam 10 minit terakhir babak pertama. Peluang terbaik yang hadir pada minit ke-42 disia-siakan selepas tandukan Gilmay di Paula melalut dan tidak menuju ke arah pintu gol UAE. Bagaimanapun, UAE memastikan game over buat skuad negara selepas 5 meledak gol kedua pada minit ke-83 sebelum tuan rumah meledak 2 lagi gol pada masa tambahan masing-masing menerusi Ali dan Lima. Aksi kelayakan Piala Dunia Amerika Selatan, Argentina berjaya mengikat Chile 1-1 menerusi jaringan penalti Lionel Messi namun terlepas peluang mengambil alih kedudukan teratas piala itu. Argentina bermula dengan baik namun cubaan Messi terkena palang dan 3 kali diselamatkan penjaga gol Chile Claudio Bravo. Pelawak yang kehilangan pemain tengah veteran Arturo Vidal dimasukkan ke hospital kerana COVID-19 terlebih dahulu mencipta peluang pada minit ke-15 namun sepakan lerei Eduardo Vargas tersasar. Argentina dihadiahkan penalti selepas rakaman VAR menunjukkan Guillermo Maripan menjatuhkan Lautaro Martinez dalam kotak penalti. Pun begitu, kelebihan hanya bertahan 12 minit sebelum penyerang Milan Sanchez menyamakan kedudukan. Keputusan seri menyebabkan Argentina ketinggalan 1 mata di belakang Brazil dan satu-satunya pasukan yang mencipta rekod sempurna dalam kelayakan dan akan menanti kehadiran Ecuador esok. Manakala Chile di kedudukan ke-6, 2 mata di belakang tempat bagi kelayakan selepas hanya menang sekali dalam 5 perlawanan setakat ini. Akibat COVID-19, Gasquet hanya berupaya memungut 9 mata pada set pertama. Kekalahan Gasquet bermakna tiada pemain Perancis masih beraksi dalam kejohanan sebelum pusingan ketiga buat pertama kali. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.